betul untuk memberitahu kami sedikit tentang Walk to Humanity. Adalah penasihat Rose to Rose Dr. Fauzia Muhammad Hassan. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga pengarah program Walk to Humanity, Puan Ramona Nazrin Abdul Rahman. Terima kasih. Ya, Saya tertarik dengan dua slogan, Be Healthy, Do Charity. Gaya hidup sihat dan lakukan amal kebajikan. Betul. Walk for Humanity, adakah ini pertama kali diadakan ataupun telah beberapa edisi dijalankan sebelum ini? Okey, terima kasih SPM kerana menjemput kami, dan alhamdulillah kami telah this is the Walk for Humanity yang kedua ya. Tahun lepas kami lakukannya di Padang Merbuk dan telah mendapat sebanyak 1,000 partisipan acara dan berbagai kaum ya. Orang Arab pun datang, orang Syria pun ada, orang Rohingya pun ada, student pun ada, Chinese. Jadi pelbagai bangsa across board ya. Kita menginginkan bahawa Walk for Humanity ni disertai seramai mungkin daripada rakyat Malaysia dan juga rakyat antarabangsa ya. Kerana kita merasakan bahawa membuat kebajikan dan keamanan, membawa kebajikan dan membuat kebajikan ini perlu dilakukan oleh semua orang, tak kira tua muda, bangsa apa pun ya. Jadi difahamkan bahawa Walk for Humanity ini anjuran Rose to Rose Ya. Boleh terangkan sedikit tentang perjuangan Rose to Rose dan juga objektifnya. Rose to Rose ni ditubuhkan ataupun diadakan pada tahun 2011. Ia adalah salah satu agensi daripada di bawah Humanitarian Care Malaysia. Humanitarian Care Malaysia adalah sebuah non-profit organisation yang memang fokusnya adalah kemanusiaan di merata dunia. Dulunya dipanggil Aqsa Sharif, tetapi disebabkan kita mempunyai projek-projek kemanusiaan di banyak negara ya, di Syria, di Palestin dan sebagainya, di Iraq juga. Jadi kita gabungkan semua ni dan bawah ibu dia Humanitarian Care Malaysia ataupun kita panggil MyCare. Rose to Rose di antara satu agensi yang fokusnya hanya untuk wanita dan kanak-kanak. Sebagaimana kita tahu bahawa kalau ada natural disaster ataupun peperangan, yang paling terkesannya adalah wanita dan kanak-kanak. Sudah tentulah kami ingin memfokuskan dan memberdayakan untuk memperkasakan wanita yang terkesan dengan permasalahan begitu. Jadi kami telah banyak juga membuat program, antaranya ialah Walk for Humanity untuk mencari dana, dan buat bangsa itu juga untuk mewar-warkan program-program kami dan keadaan wanita di sana. Setakat ini kami telah menubuhkan daripada dana-dana yang telah kami kumpulkan 3 pusat wanita di Palestin 2 dan satu lagi di Syria. Dan insya-Allah kami akan adakan juga program-program di Malaysia, di Villa Ilmu di Ampang, dia Bukit Antarabangsa. Kami ada juga Women Center kita untuk memfokuskan kepada wanita-wanita yang tidak berkemampuan di Malaysia. Untuk program edisi kedua, Puan Ramona, jaraknya 5 km dan apakah pendaftaran masih lagi dibuka dan di mana para penonton boleh mendaftar? Okey, terima kasih. Walk for Humanity akan diadakan pada minggu hadapan, iaitu pada hari Ahad 5 April 2015, dan kita akan jalankan di Taman Tasik Titi Wangsa, cuma 5 km sahaja. Dan kita kena faham, ini bukan sebarang walk. Ini bukan sekadar berjalan untuk sukaria, tetapi kita berjalan sambil kita ingin menjana dana dan juga menunjukkan keprihatinan kita kepada rakyat-rakyat Palestin yang terpenjara. Mereka ada negara tetapi terpenjara. Dan juga kepada rakyat dan terutama sekali wanita dan kanak-kanak di Syria yang dahagakan ilmu. Tidak seperti kita, mungkin kita ada ilmu datang tetapi mereka dahagakan ilmu. Dan juga kepada kanak-kanak dan juga wanita di Rohingya yang kita tidak tahu bila mereka akan bernafas, bila mereka akan melihat wajah ibu dan ayah mereka. Jadi bila kita berjalan di Titi Wangsa nanti, kita bukan sekadar jalan untuk bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita, tetapi kita juga kita juga menceritakan kepada anak-anak kita sambil berjalan. Lihat, kalian semua ada makanan, kalian semua ada pakaian, ada ilmu, tetapi kita berjalan ni adalah untuk membantu anak-anak dan juga wanita di sana.
ia merupakan salah satu cara keluarga, anak-anak, ibu-ibu untuk belajar tentang kepayahan. Yes, pendidikan itu datang dari rumah, tetapi pendidikan di luar rumah, inilah salah satu caranya saya ingin mengajak ibu-ibu, bapa-bapa, para korporat dan juga syarikat-syarikat di luar sana untuk menerapkan ilmu di kalangan belia dan anak-anak. Dr. Fauzia, kali terakhir Dr. Fauzia turun ke lokasi adakah berpeluang turun ke Syria dari segi keselamatan dan sebagainya? Alhamdulillah, alhamdulillah di Palestin saya telah ke Gaza 2 kali. Bagaimana keadaan anak-anak dan wanita di sana? Mungkin saya yang paling latest kita pergi ke Syria. Mungkin di sana lebih lagi sebab di Gaza ni keadaan teruk. Sekarang ni lebih teruklah disebabkan bombardment dan peperangan yang baru-baru ini. Elektrisitinya tak ada. Kita pergi melawat satu sekolah, komputernya siap. So anak-anaknya duduk dekat komputer. Tapi tak ada elektrisiti. Jadi tak belajarlah. Jadi dia pegang je lah cursor tu macam mana, have a feel of it. Jadi begitu ya. Kita boleh imagine, kita switch lampu ada elektrisiti. Kita bising. Tapi di sana hanya kadang-kadang 4 jam sahaja sehari. Dan kadang-kadang mereka terlalu sejuk. Winter baru-baru ini terlalu sejuk. Dan kita boleh bayangkan bagaimana mereka nak mandi, nak membasuh dengan kesejukan air dan juga tak ada diesel untuk membakar heater dan sebagainya. Di Syria pun begitu. Saya telah pergi ke Syria melihat community center kami yang kami adakan di Sarmada. Begitu juga kanak-kanak di sana amat mendahagakan ilmu. Sampai dalam satu sajak tu mereka mengatakan bahawa kami tak mau dah makanan, kami tak mau dah air. Berilah kami pensel dan ajarlah kami supaya kami boleh menulis nama-nama kami. These are the children who really wants ilmu. They want to rebuild the new Syria. Jadi dengan dana yang kami collect ni, insya-Allah pada tahun lepas kami dapat dalam 125,000 daripada Walk for Humanity. Kami berharap pada tahun ini dana lebih lagi partisipan, lebih lagi kita menjangkau sehingga 2,000 partisipan, 2 kali ganda daripada tahun lepas, agar dana ini dapat memastikan community center yang kami ada itu dapat berterusan bernafas. Tanpa support daripada kita, mereka akan terbentuk. Jadi kita tengok baru-baru ini pun ramai kanak-kanak umur 13 tahun, 14 tahun tidak bersekolah. Kerana tidak ada fasiliti begitu. Ya. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana inilah perhimpunan besar-besaran yang sangat-sangat tidak haram dan ia sungguh-sungguh bermakna juga. Dan kepada mereka yang ada kemarahan apa-apa jua, inilah tempatnya untuk berhimpun. Walk for Humanity. Dan yuran masuk RM50. Cuma RM50 sahaja dan untuk student RM30. Itu merupakan satu sumbangan juga kepada mereka yang kurang berbaik. Laman web yang boleh dilawati untuk kita berdaftar? ada Facebook Rose to Rose dan juga laman web Rose to Rose. Kalau nak cari laman web kita nak tahu lebih detail, boleh layari Walk for Humanity. Tarikh tutup pendaftaran? Tarikh tutup pendaftaran ialah pada 4 hari bulan April, 1 hari sebelum hari kejadian, dan hanya RM50 sahaja. Ada yang tertanya budak kecil kan kena? Budak kecil semua free. Tapi kalau nak t-shirt RM20 sahaja. Kalau pergi ke Titi Wangsa, parkingnya masih lagi di kawasan Titi Wangsa? Yes, parking di kawasan sekitar Titi Wangsa, dan kita bermula awal jam 7 suku pagi kita dah ada senaman dan kita akan flag off pada 7.30 dan kita jangkakan habis dalam pukul 9. So ia tidak mengambil banyak masa sebenarnya. Boleh warm up dulu sebelum berjalan. Baik, terima kasih para Bona, terima kasih Dr. Fauzia. Tahniah dan terima kasih atas usaha yang begitu murni sekali. RM50 pada kita mungkin sekali top up telefon, tapi RM50 ni boleh memberi makna yang berbeza untuk mereka. Betul. Dan doktor akan bila lagi bertolak ke Syria ataupun Palestin? Kita insya-Allah membuat misi baru-baru ni pun kita pergi bukan Syria tetapi menolong refugee Syria di Jordan. Sebab saya berada di Jordan selama sebulan untuk belajar bahasa Arab sikit. Sementara itu kita buat connection networking dengan Syrian Women Association di Jordan. Kalau mendaftar RM50 kita dapat. RM50 ini yang anda dapat t-shirt untuk sama-sama berjalan. Dan yang paling penting menukar kehidupan mereka yang terkesan akibat ketidakstabilan ekonomi dan juga keadaan-keadaan mereka. Terima kasih lagi.